Seterusnya pengurusi surau, jawatankuasa surau. Sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat sekali lagi bersama malam ini untuk sambung kuliah kita dalam bab nafkah. Malam ni kita lihat, pertama kita lihat tajuk kadar nafkah, miqdarun nafkah. Bahasa Arabnya miqdar, bahasa Arab kita kadar lah. So bagaimana dengan kadar nafkah? Kata oleh musannaf, nafkah tidak mempunyai kadar tertentu. Nafkah tidak mempunyai kadar tertentu. Ia hanya ditentukan berdasarkan konsep cukup. Dia ditentukan berdasarkan konsep cukup. Cukup kata cukup. Sebab ada orang banyak tak cukup, sikit cukup. Ada orang sikit cukup, banyak tak cukup. Jadi cukup pula ditentukan berdasarkan pandangan umum, uruf, dan kemampuan pemberi nafkah. Berapa yang mampu dibagi oleh pemberi nafkah, dan berapa yang mampu, yang cukup bagi orang yang menerima nafkah, berapa yang dia cukup. So kalau dia kata tak cukup, maknanya kena tambah lagi lah, pemberi nafkah kena tambah lagi lah. Kerana uruf ni tengok pada suasana masa. Apalagi kalau zaman sekarang ni dengan harga barang yang mahal, ikan temenung pun dah berapa kan. Ikan temenung, ikan selat, ikan mampung lah benda pun dah RM20 kan, RM20 ke atas kan. Nak cari bawah daripada RM10 ada ikan semilang lah. Ikan semilang lah, sahabat. Tu kat Sungai Layang tu ada ikan semilang tu, tepi jalan tu. Boleh dapat lah sekilo dalam RM4, RM4.50 kan. Kalau siang tu dalam RM5 lah dia kata. Dapat lah. Tapi kalau dekat pasar raya memang tak dapat lah bawah daripada RM10. Cuma RM11 ataupun RM20, RM30 kan. Tengoklah udang harimau pun dalam, berapa udang harimau sekilo, RM30 lebih kan. Macam itulah. Jadi tengoklah, kalau rasakan pada huruf tak cukup, maknanya pemberi nafkah kena tambah lagi lah. Sana keadaan sekarang kan, yang harga mahal. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maksudnya, hendaklah orang yang mampu beri nafkah menurut kepada kemampuannya. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka naklah memberi nafkah daripada apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, mana sekadar kemampuannya lah. Allah Ta'ala tidak memberkati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang telah pun diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan naklah ingat bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kesenangan sesudah berlaku daripada kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Sesudah daripada kesempitan, insya-Allah adalah kesenangannya lah. Macam tu. Yang penting kena usaha lah. Tak boleh lah ni duduk kan, goyang kaki je, tak ada usaha apa-apa, memanglah tak dapat. Di sini pun tak cukup, apalagi nak bagi pada anak-anak. Sekarang ni yang penting di sini cukup, kemudian anak-anak pun cukup, isteri pun cukup, isteri pertama cukup, isteri kedua cukup, ketiga cukup, 4 isteri kan. Kena cukup semualah. Kalau tak, janganlah isteri 4, boleh seorang je lah. Seorang pun tak lepas, macam mana nak 4 pula macam tu. Mana kalau 4 tu, 4 lah dia punya bil api 4 rumah, 4 bil api, 4 bil air, tak? Macam tu. Kalau sewa, 4 lah sewa dia. Kalau satu sewa tu berapa? 500. Mana 500 kali 4 dah 2000 lah. Tu sewa saja kan, belum lain lagi. Macam tu. Baik. Jadi
Kadar itu berdasarkan kepada cukup dan berapa yang dimampu oleh yang pemberi nafkah. Itu kalau seandainya belum dibawa kepada hakim. Kalau kes ini dah dibawa pada hakim, maka hakim yang menentukan. Kena ikut cakap hakim lah. Contoh kalau ingin berlakunya masalah rumah tangga tadi kan, ataupun berlaku penceraian, jadi hakim dia akan menentukan berapa kadar nafkah dia. Ini kes yang macam tadi ini kalau tak dibawa pada hakim, masih lagi orang kata normal lah, kehidupan biasa rumah tangga. Jadi suami tadi bagilah berdasarkan pada keperluan dia, dan isteri tadi berdasarkan pada cukup dia. Apa ini cukup? Kena pula isteri yang kata, yang jenis orang kata suka Shopee tak habis-habis kan. Asyik membeli je kan. Kejapkan sampai tin, kejapkan sampai tin. Benda tu kan, ada benda yang di order yang pesan dia. Kalau ada pesan tu benda yang murah-murah, okey lah. Kena pula dipesan mahal. Dan dia pakai duit dia sendiri, tak pakai duit kita. Kalau kono suami yang kena bayar, parahlah. Semua yang iklan dalam internet tu semua dia nak beli. Dalam TV lagi, Asrul lagi macam-macam iklan, semua dia nak beli. Nampak jiran sebelah beli, dia pun nak beli. Nampak kawan dia beli, dia pun nak beli. Memang parah aja tuan-tuan. Kalau dapat isteri yang baik, yang bagus, tak ada pun dia sibuk benda-benda macam tu. Sampai kita pula suruh dia beli. Kau tak boleh kau, dia kata. Alah kan, belilah, nanti abang lah bayar lah macam tu. Betul tak? Sampai begitu sekali kan. Bos suruhan beli, bos beli. Ini dia settle lagi pesen tu, tak payah suruh. Asyik minta je suruh beli. Pantang tengok iklan beli, pantang tengok iklan beli. Baik. Seterusnya 2.2.3, nafkah yang tidak diberikan pada waktunya macam mana? Bagaimana hukum nafkah yang tidak diberikan pada waktunya? Nafkah yang tidak diberikan kepada furu' tidak menjadi hutang kepada pemberi nafkah apabila ia tidak diberikan pada waktunya. Nafkah yang tidak diberikan kepada furu', mana furu' ni anak lah, mana kita sebagai ayah tidak memberikan nafkah itu kepada furu', pada anak, dia tak jadi hutang kepada pemberi nafkah apabila tidak diberikan pada waktunya. Hal ini adalah kerana nafkah merupakan pertolongan daripada usul kepada furu'. Dia sebenarnya pertolongan daripada usul, daripada anak, daripada ayah kepada anak. Oleh itu ia bukanlah pemilikan hak tertentu, tetapi diberi kerana hubungan kerabat. Gitu. Jadi suami tadi sebagai ayah, kita bagi nafkah pada anak kita kan, dia adalah dalam bentuk pertolongan usul kepada furu', pertolongan ayah kepada anak-anak. Gitu. Dan kalau kita tak bagi pada waktu dia, maka tidak dikira hutang, kecuali kes tu dibawa pada hakim. Kalau benda tu dibawa pada hakim, maknanya berlaku perceraian rumah tangga, kemudian suami tak tunaikan, bekas suami tak tunaikan pada waktu dia, maka baru dikira hutang. Kalau kita yang jenis rumah tangga yang orang kata pasang surut ni kan, kejap ada pendapatan lebih, kejap kurang, kejap lebih kan. Jadi kalau kita tak bagi duit tu pada anak kita pada waktu sekian itu, maka tidak dikira hutang lah. Tak dikira hutang. Sebab nafkah ni sebenarnya pertolongan daripada usul kepada furu'. Oleh itu ia bukanlah pemilikan hak tertentu, tetapi diberi atas nama hubungan kerabat ataupun kekeluargaan. Maksudnya furu' mendapatkan keperluan daripada nafkah. Maksudnya furu' mana anak-anak mendapatkan keperluan daripada nafkah. Jika berlalu sesuatu keperluan yang anak tidak meminta nafkah daripada bapanya untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan itu kerana ingin menjaga kehormatan diri, lupa atau sebagainya, sedangkan bapa mampu memberikannya, tentulah tidak munasabah bapa tersebut dianggap berhutang kepada anaknya, disebabkan keperluan yang anaknya sendiri tidak memintanya. Mana anak sendiri tidak meminta.
Tapi kalau anak sendiri yang meminta tu lain. Ni anak tak minta pun, tak kisah pun. Malahan anak sepupu anak ni yang bekerja kan. Apalagi anak-anak yang bekerja tu memang dia tak minta duit pada ayah dia pun. Kecuali lah kalau seandainya memang anak tu terdesak nak pakai duit, nak beli kereta tak cukup, nak nikah pun nak kahwin, nak gatal nak nikah tapi duit tak cukup-cukup. Dah janji dengan pihak perempuan. Dah janji dengan pihak perempuan hantarannya berapa? 15,000 hantaran. Standard kan 15,000. Ada yang kata 8,000, 10,000. Ada 15,000. Kalau 20,000 tu luar biasa sikit lah. Kalau 30,000 pun lagi luar biasa. Tahu tak? Lagi luar biasa lah 30,000. Kalau yang nikah pejabat agama tu, kadang-kadang tak ada pun hantaran pun. Hanya mas kahwin yang dia bagi pun. Ada tak? Mas kahwin berapa? 200. Hantaran dia tak? Bila tanya hantaran, dia tengok pengantin perempuan. Pengantin lelaki tengok pengantin perempuan. Kan perempuan tanya lelaki, lelaki tanya perempuan. Gitu. Tak ada ustaz kata. Cakaplah tak ada. Tak ada hantaran. Mana tiada lah. Tertulislah kat borang tu tiada. Pemberian lain, cincin, gelang, hantar ada tak? Ada. Apa dia? Cincin. So, sebentuk cincin emas kan? Itu tulislah kat borang sebentuk cincin emas. Okey? Jadi anak nak kahwin tapi tak cukup. Dan janji dengan pihak perempuan. Jadi mana minta dengan ayah lah. Kan? Ayah lah kena bantulah anak. Macam tu. Ada pula ayah kata, ni pinjam ya. So kau kena ganti. So kau dah nikah, so kau kena ganti. Ni dia ayah ni. Tak ada ayah yang jenis tak kisah pun. Tak apalah ayah top up kan. Nampaknya kau punya ekonomi pun berapa stabil lagi. Ayah top up lah sikit kan. Jadi kau nikah lah. Baik tuan-tuan itu tadilah. Jika berlalu suatu keperluan yang anak tidak meminta nafkah daripada bapanya untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan itu kerana ingin menjaga hormatan diri. Jadi anak tak minta duit pada ayah. Kenapa? Malu kan? Malu sebab dia pun dah akil balik. Kalau anak dah akil balik, kalau ikutkan memang ayah tak wajib bagi nafkah lagi dah. Kalau ikutkan. Tapi sebabkan anak dah akil balik, anak tak bekerja ataupun anak pun fakir. Kan kerja pun orang kata tak menentu tapi sibuk nak menikah. Tuan-tuan. Jadi maknanya pakailah dia ayah, bagilah macam tu. Jika berlalu suatu keperluan yang anak tak meminta nafkah pada bapanya untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan itu kerana ingin menjaga kehormatan diri atau lupa atau sebagainya, sedangkan bapa mampu memberikannya, tentulah tidak munasabah bapa tersebut dianggap berhutang kepada anaknya disebabkan keperluan yang anaknya sendiri tidak meminta. Jadi kalau anak tak meminta kan, maka tak kira hutang lah. Tak kira hutang. Mana kalau keadaan rumah tangga tu memang okey, tak ada masalah. Hanya pasang surut je lah macam tu. Tapi kalau benda satu kes tu dah bawa pada hakim, hakim dah tentukan sekian hari bulan kau kena bayar bekas isteri kau, sekian hari bulan kau kena bayar anak kau berapa sebulan. Tiba-tiba tak bayar, bulan tu tak bayar, kadang postpone pula bulan yang kedua, tunggakan bulan kedua pun tak bayar, bulan ketiga tak bayar juga, maka dikira hutang lah. Macam tu. Mana ayah tadi berhutanglah dengan anak tadi. Baik. Jadi hal ini merupakan hukum asal yang digunakan ketika hubungan antara ayah dan anak dan ayah dalam keadaan biasa. Dia kata. Tetapi jika berlaku perselisihan, maka hakim perlu menyelesaikannya dengan menetapkan nafkah tertentu yang perlu diberi oleh bapa. Nampak? Mana kalau ada berlaku perselisihan faham, berlakunya perceraian rumah tangga, bawa kes ke mahkamah, hakim mana isteri bekas isteri menuntut hadanah, menuntut hak penjagaan anak, lepas tu isteri juga bekas isteri juga menuntut orang kata nafkah yang tertunggak dan sebagainya. Kemudian nafkah anak yang akan datang ni, persekolahan dia dan sebagainya.
Kemudian hakim menentukan berapa nafkah untuk anak itu sebulan berapa. Contohnya 1,000 sebulan. 1,000 sebulan. Itu kalau mungkin ada 2-3 orang anak lah. 1,000 sebulan. Yang dia bekas suami kena bayar. Tapi bila time yang ditetapkan bekas suami tak bayar, maka itu dikatakan sebagai hutang tu. Dikira hutang lah. Tetapi jika berlaku perselisihan, maka hakim perlu menyelesaikannya dengan menetapkan nafkah tertentu yang perlu diberi oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukan atas nama bapa. Oleh itu, nafkah tersebut membuatkan bapa terhutang. Nampak? Bila hakim tak bayar, maka nafkah itu dikirakan sebagai terhutang, membuatkan bapa terhutang sekiranya tidak dilunaskan pada waktunya. Sebab hakim dah tentukan dah. Sekian hari bulan kau bankkan duit untuk isteri kau, untuk nak bagi pada anak. Berapa bulan contohnya time gaji 25 bulan. So nak bankin berapa bulan? 26 bulan. Kalau kerja kerajaan biasa 25 gaji 25 bulan gaji. Okey, 26 bulan mesti pastikan dah banking. Kalau tabi'in tu, mulalah ada bising tu. Bekai si tu mulalah bising. Mana ni duit tak masuk ni, nak bayar tu, nak bayar ni tak ada ni, anak nak minum, nak makan, nak kau ni. Kau nak biar kau anak kau tak makan ke kan? Mula tu bising tu pope. Kau dah bercerai je kan? Baik. Jadi nafkah tersebut tidak gugur dengan berlalunya tempoh melunaskan hutang tersebut. Kalau dah berlalu tempohnya, maka nafkah tidak gugur. Dah habis, contohnya dah habis cukup bulan dah. Dah 30 bulan dah, masih lagi tak banking duit. Sedang hakim dah perintahkan dah melalui perintah mahkamah. Mana setiap bulan 26 bulan mesti banking duit. Kalau duit ada tak ada kau kena berikan. Kau cakap lah duit ke mana. Tapi kalau government biasa memang ada yang masuk kan. Ini yang bukan government ni, kerja sendiri ni macam mana? Baik, hal ini adalah kerana ia telah menjadi hak milik anak dengan perintah hakim. Hal ini adalah kerana dia telah menjadi hak milik anak kerana dengan perintah hakim. Sekalipun sebelum ini dia hanya dianggap sebagai pertolongan ataupun bantuan. Walaupun sebelum berlaku perceraian rumah tangga, benda tu hanya dianggap sebagai bantuan dan pertolongan pada anak. Pertolongan daripada si ayah kepada anak disebabkan oleh perasaan kasih sayang, cinta pada anak suka pada anak, nak anak berjaya, so kita berilah duit bulanan pada anak kita. Kita pakai beli lauk lah, beli boreh lah, beli tu keperluan sekolah dia, bayar tuition dia lah. Kalau duduk asrama pun kena juga bayar kan. Macam tu, bayar juga duit PIBG lagi. Kalau anak ada 3 orang sekolah di 3 sekolah berlainan, setiap sekolah lain yuran PIBG dia. Sekolah A contohnya yuran PIBG nya 100.5, sekolah B 180, sekolah C 100.5. Dah berapa tu? Dah berapa yuran PIBG tu? Yuran PIBG je, belum yuran-yuran lain lagi. Betul tak? Yuran asrama lagi, makan lagi kan. Macam tu. Dengan uniform dia lagi. Kemudian baju apa lagi? Baju sokan dia, baju korporat dia, baju asrama apa tu? Abi dia kata tolong bank duit ni, cara beli buku, beli baju ni anak-anak kan. Kan? Beli baju sekolah, baju uniform. Kan? Macam-macam lah tu. Baju sukan ni lah, baju asrama ni lah, macam. Baik. Itulah keadaan zaman sekarang ni, mana ekonomi kan, maknanya banyak keperluan-keperluan yang mesti dipikirkan oleh seorang ayah bila berumah tangga. Baik. Kemudian 2.3, bagaimana pula nafkah furuk kepada usul? Furuk mana cabang? Cabang ni maksudnya anak-anak. Nafkah anak-anak kepada usul. Usul ni asal. Asal ni mana? Bapa lah. Bagaimana dengan nafkah anak-anak kepada bapa?
Usul wajib beri nafkah kepada furu'. Bagaimana dalil dan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelum ini. Begitu juga dengan furu'. Furu' mana anak-anak wajib memberi nafkah kepada usul. Iaitulah mana dia usul seperti bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas. Berdasarkan dalil dan syarat-syarat yang berikut. Dia ada syariat lah. Ada dalil, ada syarat-syarat dia, maka wajiblah bagi kalau ikut syarat tu. Kalau tak ada syarat, tak wajiblah bagi. Jadi mana dalilnya? Dalilnya lah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah kamu dengan mereka, mana kedua ibu bapa kita, dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Masuk dengan baik ini termasuklah bagi nafkah lah. Bukan hanya sekadar bergaul dengan cara baik, cakap benda baik dengan mak ayah kita. Kan anak wajib patuh dan taat pada kata-kata mak ayah dia. Malahan maknanya kalau mak ayah itu fakir, wajib pula anak tadi membantu pula. Bagi pula nafkah kepada mak ayah dia. Lagi kalau dah kerja kan. Jadi betul juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan naklah engkau berbuat baik kepada dua ibu bapa. Jadi berbuat baik ibu bapa ni banyaklah. Banyaklah dia punya pecah-pecahan buat baik ibu bapa ni. Termasuklah beri nafkah tadi, bagi belanja duit pada mak ayah. Di samping kita jangan putuskan hubungan dengan mak ayah kita. Gitu. Dalam kedua hal ini, perintah bergaul dengan baik dan berbaik pada bapa oleh anak-anak tidak dapat dilaksanakan kecuali mereka mengambil tanggungjawab memberi nafkah kepada mereka berdua ketika diperlukan. Baik, kemudian hadis pula daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallam, inna min atyabi ma akala rajulu fi kasbihi wa waladuhu min kasbihi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika, anta wa maluka liwalidika, inna auladukum min atyabil kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Yang maksudnya apa tuan-tuan, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik harta yang dimakan oleh seseorang lelaki ialah harta yang diperolehi daripada hasil usaha dia sendiri. Itu sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta ini harta yang kita dapat, kita hasil pada usaha kita sendiri, bukan pemberian daripada orang lain. Tak kisahlah apa usaha kita, kerja sendiri ke, kerja kerajaan ke, swasta ke dan sebagainya. Penting kerja, berniaga pun ada, berniaga kan. Banyak yang gini kita ni berniaga kan, jual roti canai kan, kita buka warung pagi-pagi kan. Tengoklah, jual bantal, jual tilam pun ada kan. Cabang saya tu jual tilam, itulah bantal, lena, luar ini lena. Memang kalau beli bantal tu memang tidur memang lena lah. Lena lah tidur kan. Banyak bantal, jual bantal part time macam tu. Ada banyak ambil part time niaga kan, walaupun ada kerja lain juga. Baik. Jadi betul juga anaknya adalah daripada hasil usaha sendiri. Begitu juga anaknya adalah hasil daripada usaha sendiri. Sabda baginda lagi, dirimu dan hartamu adalah milik bapamu. Dirimu dan hartamu adalah milik bapamu. Mana anak tadi? Jadi anak tadi dan juga harta anak tadi adalah milik bapanya. Anak-anak adalah sebagai hasil usaha kamu. Oleh itu makanlah hasil usaha anak-anak kamu. Makanlah hasil usaha. So kalau anak tadi bagilah, bagi nafkah, bagi duit, ambillah. Gitu. Cuma anak janganlah mungkit. Gitu. Kemudian ayah pula jangan memaksa anak bagi. Kau dah kojok, kau bagilah duit. Ada juga macam tu. Sesekali bolehlah macam tu, tapi jangan paksa anak lah. Sebab kadang-kadang dia pun tak cukup makanan dia. Tu dia pun tak cukup. Lopeh ongap je. Kan? Cukup-cukup makan untuk dia.
Nak bagi ke ayah pun orang kata takkan nak bagi RM10 je, malulah. Nak bagi pun mestilah paling tidak pun RM50, RM100 sekali bagi. Duit dia tak cukup. Kalau nak bagi pun RM10 je. Malu lah dia nak bagi. Takkan nak bagi RM10 dengan ayah kan, dengan mak. Macam tu. Kalau macam tu kumpul je lah. Kumpul lah contohnya 3 bulan sekali bagi. Ataupun 5 bulan sekali. Tapi 5 bulan sekali tu macam jauh bona pula. Nak bagi ayah 5 bulan sekali. Kan paling tidak pun sebulan sekali lah. Kalau tak boleh 2 bulan sekali. Ulurkanlah. Kalau tak ulur pun senang sekarang ni. Bank in je. Apa payah pun nak kan. Minta akaun ayah tu. Minta akaun ayah tabung gaji ayah tu. Pak akaun mana? Ni. Angah-angah nak bank in duit lah. Kan. Senang je. Kan payah mana. Tokan ni tu. Semua tokan tu takut tak ada duit je lah. Tokan kat internet tu, buka lah orang kata Google apa tu, CIMB klik ke Maybank to you ke kan. Kemudian kalau bank Islam tu, bank Islam online kan, buka tak ada duit. Macam mana nak tokan ustaz? Duit dia tak ada. Kosong duit dia. Hanya akaun dia ada macam tu. Baik. Itu juga hadis an Tariq al-Muharibi radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimna al-Madinah fa izan Rasulullah sallallahu qaimun ala mimbar yakhtubun nas wa huwa yaqul yadul mu'ti ulia yadul mu'ti al-ulia wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adanaka wa adanaka. Hadis ini terima daripada Tariq al-Muharibi. Katanya ketika aku sampai di Madinah, dia kata baginda Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, qaimun ala mimbar, yakhtubun nas, dan Nabi masa itu dia tengah berkhutbah kepada manusia, kepada orang ramai lah. Wa huwa yaqul, dan apa yang Nabi bersabda, dia kata yadul mu'ti al-ulia, kata Nabi, tangan yang memberi itu ialah tangan yang di atas. Tangan yang beri ialah tangan di atas. Wabda biman ta'ulu, oleh itu mulakan oleh kamu akan orang-orang yang kamu tanggung. Mana orang yang kamu tanggung? Contohnya ummaka, ibu engkau, wa abaka, dan ayah engkau, wa ukhtaka, dan adik-beradik perempuan kau, wa akhaka, dan adik-adik lelaki engkau, summa adanaka wa adanaka, kemudian keluarga yang terdekat dan keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat dan keluarga yang terdekat, naklah bagilah. Macam tu. Jadi maknanya tanggungjawab tu tak terlepas lah. Apalagi kalau anak tu anak sulung pula, anak sulung dan dah bekerja pula, anak nombor 2, nombor 3 dah bekerja kan. Jadi maknanya mereka lah sepatutnya kena membalas lah jasa-jasa mak ayah dia. Jangan tunggu minta. Separuh ni tunggu minta baru bagi. Kau tak minta tak bagi, duit dia dah habis terkelain. Tak apa bondo dia tukar-tukar itu motor lah. Kau jap tukar ni, duit habis ke situ kan. Kalau beli kereta pula kau jap solek sana, kau jap solek sini. Sedangkan mak ayah tak bagi duit, patut mak ayah kan dulu. Jangan tunggu minta. Baik, dan hadis an Kulayb ibni Manfa'ah an jadihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abarru, ya Rasulullah man abarru, qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka allazi yali zaka haqqun wajib wa rahimu mausulatun. Maksudnya daripada Kulayb, namanya Kulayb, kaf lam ya ba, Kulayb, daripada Kulayb bin Manfa'ah, daripada datuknya, jadi daripada datuknya, dia menemui baginda Rasulullah SAW, atas Nabi SAW. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah man abarru, wahai Rasulullah, dengan siapa aku perlu berbuat baik, dengan siapa aku perlu berbuat baik? Qala ummaka, maka Nabi pun menjawab, kepada ibu kamu. Siapa lagi? Wa abaka, dan bapa engkau, wa ukhtaka, dan adik-beradik perempuan engkau, wa akhaka, dan adik-adik lelaki engkau, wa maulaka,
dan juga saudara, sanak saudara terdekat selepas mereka. Wa maulaka allazi yalika zalika haqqun wajib. Ini sebenarnya pemberian yang wajib, berdihubungkan dengan silaturahim. Ini semua adalah pemberian wajib yang kena kita bagi. Dalam buat baik itu ada lagi satu hari lain menyatakan siapa yang kita perlu buat baik, ya Rasulullah, ibu engkau 3 kali kan. 3 kali. Mana 3 kali disuruh buat baik dengan ibu. Kemudian siapa lagi perlu buat baik? Mana kepada ayah engkau. Itu dalam satu hari lain lah. Ni ada dalam penggunaan nafkah. Mana dalam pemberian nafkah ni dia tak kisah bapa ke ibu ke adik-beradik perempuan, asal mana dia tu macam adik perempuan tu masih tak bekerja lagi kan, masih bersekolah kan, masih sekolah, memang dia pun tak mampu nak menanggung dengan diri dia pun tak boleh kan, duit nak belanja sekolah pun tak ada, hanya bergantabkan pada abang dia kan, alung dia, angah dia dan sebagainya. Mana kena berkorban lah. Abang yang tua, nombor 1 ke 2 ke kakak ke, mereka terpaksa lah kena berkorban macam tu. Macam tu. Yelah, memang mereka pun ada tanggungjawab juga. Apalagi kalau alung dah berkahwin, bukan makna tanggungjawab daripada mak ayah dia habis, tak ada, tetap juga kena ada. Asal nama kata dia mampu, mana ada lebihan daripada duit dia, untuk isteri dia ada lebihan, untuk anak-anak pun ada lebihan duit kan, bolehlah dia kena menyara lah pada mak ayah dia tadi. Kadang mak ayah tak minta pun, tapi kita lah kena fikir kan. Ada walaupun mak ayah tu kadang-kadang tinggal dengan kakak, ada juga kan, kakak yang menjaga mak ayah suka duduk dengan kakak, ataupun mak ayah suka duduk dengan abang. Jadi adakah terlepas yang lain tanggungjawab tu? Yang lain pun tak terlepas juga tanggungjawab. Walaupun mak ayah tu duduk pada satu rumah dengan salah seorang daripada adik-beradik, jadi yang lain pun tak habis juga tanggungjawab, masih juga kena bagi juga duit pada mak ayah tadi. Apalagi kalau mak ayah tu memang tak mampu, memang tak bekerja dah, memang tak bekerja, lepas tu selalu pula sakit tu sakitnya sebagainya, kita kena bagilah duit sekadar kemampuan kita kan, macam tu. Baik, kemudian kias dan ijtihad. Hukum wajib nafkah furu kepada usul dikiaskan dengan nafkah usul pada furu. Hukum wajib nafkah furu, menafkah anak kepada usul pada bapa ataupun ibu, dikiaskan dengan nafkah usul kepada furu. Macam mana nafkah furu usul pada furu, itu juga dengan nafkah furu pada usul. Mana nafkah anak pada bapa, bapa pada anak pun sama juga. Hal ini adalah kerana jika usul wajib memberi nafkah kepada furu ketika tidak berkemampuan, begitu jugalah dengan furu. Itu juga dengan anak-anak. Dia wajib memberi nafkah kepada usul, kepada mak ayah dia ketika tidak berkemampuan. Ketika mak ayah itu tidak berkemampuan. Hal ini demikian adalah sebabnya adalah sama, iaitulah akrab perhubungan. Kerana nak akrabkan perhubungan antara anak dengan bapa, maka anak kenalah bagi nafkah, kenalah bagi kan, mengikut kepada kemampuan. Kalau dia pun tak mampu macam mana? Sedangkan adik-beradik yang lain mampu, adik-beradik yang lain lah kena bagi. Sebab adik ni, seorang ni seorang tak mampu, tak bekerja kan. Ia merupakan asas perhubungan kekeluargaan yang kukuh antara usul dan furu. Okey, kemudian syarat wajib. Jadi apakah syarat wajib nafkah anak-anak kepada usul, kepada mak ayah? Antara syarat-syarat yang wajib antara nafkah furu, nafkah anak-anak kepada usul ibu bapa, iaitulah yang pertama, mereka mempunyai nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dan isterinya untuk tempoh semalam. Itu syarat pertama. Mereka, mana mereka ni anak-anak lah. Anak-anak mempunyai nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dia dan juga isteri yang ditanggungnya untuk tempoh sehari semalam, ada lebihan. Jika nafkah yang dimilikinya hanya cukup untuk keperluan diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam, mereka, mana mereka ni anak-anak, tidak wajib bernafkah kepada bapa ataupun ibu. Tak wajib. Mana kalau tak cukup lah, mana diri sendiri pun tak cukup,
Kan? Boreh pun tak boleh. Kan? Boreh pun tak boleh. Pinjam pula kata duit kat kedai, masuk pula buku 35. Masuk pula buku 35. Jadi tuan kedai pun okey tak apalah, masuklah buku 35. Sian kan tengok. Tak cukup. Okey. Baik, kemudian jika dia mempunyai lebihan. Ulang balik jadi. Hal ini adalah kerana orang fakir tak wajib beri nafkah kepada orang fakir sepertinya. Jadi kalau anak-anak dari sendiri pun tak cukup duit, mana anak sendiri pun fakir. Bila anak fakir, tak wajib nafkah pada orang fakir. Mak ayah pun fakir, dia pun fakir, dua-dua fakir. Anak fakir, keperluan anak pun semua tak cukup, lepas tu mak ayah pun fakir. Mana dua-dua fakir, maka tak wajib lah. Jika dia mempunyai lebihan setelah digunakan untuk keperluan asasi dirinya dan isteri mereka, naklah diberikan pula kepada kedua ibu bapa. So makna ada kelebihan, baru kena bagi pada ibu bapa. Jika lebihan tersebut hanya cukup untuk seorang, maka ibu naklah didahulukan. Dia kata, kalau lebihan tu hanya cukup untuk seorang je, omak hanya untuk omak je, tak apa bagi omak tu. Ayah tak kisahlah, dia kata, kau bagilah duit kau mak kau dulu. Gitu. So kalau besok bagilah kat ayah lah. Mana kata musannaf pengarang kitab, jika lebihan tersebut hanya cukup untuk seorang, maka ibu naklah didahulukan. Hal ini berdasarkan kaedah sesuatu yang tidak dapat diambil semuanya, tak boleh ditinggalkan semuanya. Itu kaedah. Satu benda yang tak dapat diambil semua, so jangan tinggal semua. Ambillah sekadar yang mampulah. Mana yang boleh bagi pada ibu, bagilah ibu dulu. Besok akan datang bagilah pada ayah pula kalau ada duit lebih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, usul hendaklah di kalangan orang fakir. Usul mana mak ayah itu atau datuk ke tadi kat atas kan, datuk ke nenek sebagainya. Usul hendaklah di kalangan orang fakir. Maksud fakir di sini ialah mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan asasi mereka, sama ada mereka mampu bekerja ataupun tak mampu bekerja. Ada juga mak ayah yang bekerja tapi tak cukup-cukup pun, kan? Jadi mengharap pada pemberian anak. Jadi anak-anak lah kena bagilah. Walaupun dia kata, walaupun mereka mampu bekerja ataupun mereka tak bekerja langsung. Macam tu. Mana fakir tadi kan? Fakir ialah mereka yang tak dapat memenuhi keperluan asasi kehidupan mereka, sama ada mereka mampu bekerja ke atau tidak, kata musannaf. Syarat ini berbeza dengan syarat yang mewajibkan bapa memberi nafkah pada anak. Syarat ini berbeza dengan syarat yang diwajibkan bapa memberi nafkah pada anak. Hal ini adalah kerana di samping syarat fakir, anak mestilah memenuhi syarat tidak mampu bekerja. Kalau ayah untuk anak lain tadi, ada sikit lah. Mana kalau ayah tu, ayah kena bagi duit pada anak, kan? Dengan syarat anak tadi fakir. Kemudian syarat lagi, anak tidak mampu bekerja. Anak tak mampu bekerja. Okay? Kalau anak mampu bekerja, tak masuk syarat lah. Macam tu. Sama ada masih kecil, tua dan tak mampu bekerja atau gila. Perbezaan usul dengan furuk dalam masalah ini adalah usul tidak dipandang hina apabila menyuruh furuk yang mampu supaya bekerja. Perbezaan usul dengan furuk, perbezaan ayah dengan anak dalam masalah ini ialah usul mana ayah tidak dipandang hina apabila menyuruh furuk mana anak yang mampu bekerja supaya bekerja. Kalau kita tengok anak-anak kita ni mampu kerja tak? Kan badan kuat, kan badminton pun okey, jogging pun okey, panjat gunung pun okey, tapi tak kerja. Kerja malas. Ayah wajib menyuruh dia bekerja. Ayah wajib menyuruh dia bekerja. Mana dia mampu bekerja? Dia dah akhir balik dah. Umur pun dah lebih daripada SPM pun dah ada, apa itu, ijazah pun dah ada. Kan ada sebab tu dah ada ijazah. Badan pun orang kata sadu kan, badan sadu, tapi kerja malas kan. Manjat gunung rajin, betul kan? Ni bukan nak hina orang manjat gunung lah kan. Macam tu. Pergi gym rajin.
Tapi kerja malas. Gitu. Jadi ayah wajib perintah dia bekerja. Boleh paksa dia bekerja. Kalau tak nak kerja, jangan tinggal rumah ni, kau pergi cari rumah lain. Kan? Cari rumah lain. Sebab apa? Kalau kau duduk rumah ni, kau manja. Kau manja. Jadi kau pergi cari rumah lain, duduk dengan kawan kau, supaya kau tahu erti macam mana susah kan. Mana kena berdikari dalam hidup. Macam tu. Baik. Kemudian ibu. Tetapi satu lagi, tetapi furuk tidak dipandang hina apabila menyuruh usul bekerja. Tetapi furuk mana anak dipandang hina apabila menyuruh furuk mak ayah bekerja, disebabkan mereka telah lama bekerja dan bersungguh-sungguh demi membesarkan furuk, membesarkan anak. Lebih-lebih lagi mereka telah tua. Nampak? Anak paksa ayah bekerja, mak ayah kerja, ini satu kehinaan. Berbeza kalau mak ayah paksa anak bekerja. Kata macam ni. Jadi kita sebagai mak ayah tengok anak tu memang dia mampu bekerja, suruh dia kerja, carikan kerja untuk dia. Tanyakan kawan kita ada kerja kosong ke tidak kan. Kat mana ada kerja kosong, suruh dia kerja, tak kisahlah. Jadi halal pekerjaan tadi kan. Macam tu. Tapi kalau anak paksa mak ayah kerja, ni buruklah rupa paksa pula mak ayah kerja. Ayah kerja lah, dia kata. Apa ayah duduk je, kerja lah. Kerja lah. Ayah nak bayar tu bayar ni, ayah kerja lah, dia kata. Jangan anggap ngadan, kata. Ya. Kasar lah bahasa dia kan. Itu patutnya tak boleh paksa tu. Terpulang pada mak ayah sendiri lah nak beri tidak. Tapi anak tak boleh paksa. Macam tu. Kecuali kalau ayah sendiri tanya kerja kosong ke anak. Kat kilang kau ada kerja kosong tak? Kat tempat kau ada kerja kosong tak? Ayah nak kerja lah. Ponel lah rumah ni kan. Kan? Monu tengok ikan ni dalam aquarium tu. Tak ada kerja pun dong. Bagilah ayah kerja, dapatlah duit sikit kan. Macam tu. Lainlah kalau mana ayah sendiri minta kerja lain. Tapi kita jangan paksa. Tetapi furuk dipandang hina apabila menyuruh usul bekerja, sebabkan mereka telah lama bekerja dan bersungguh-sungguh demi membesarkan furuk. Lebih-lebih lagi mereka telah pun tua. Macam tu. Macam tu. Habis. Cukup wallahu a'lam bissawab. Akan datang kita sambung lagi ibu pula. Macam tu. Syarat. Ada syarat lagi lah. Ada berapa lagi syarat di belakang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Saya buka pertanyaan kalau ada. Cuma saya tutup. Ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'an ya fatai ya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Ya arhamar rahimin, tahassana bi zitil jabarut wa tasammana bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.